dekat depan ni, ataupun sudah memasuki 70, 80. Kena ingat, surah yang mengumumkan uswah hasanah tadi, semua tahu surah ini ada cerita perang yang Nabi telah menggali parit pada umur 53 tambah 5 hijrah. Ini usia anak muda ke usia warga emas? Umur 58, gali parit dalam bulan Ramadan. Ini bukan tentera, ini Nabi sendiri sebagai ketua negara. Bayangkan stamina dan energi Nabi dari mana? Jadi semakin tua Nabi SAW, semakin berjasa. So kalau kita boleh buat graf, ini adalah umur nak balik pada Tuhan ni. Makin tua, makin dekat ajal nak balik pada Tuhan. Ini pula adalah jasa pada manusia. So graf kita patut macam mana? Graf kita patut naik. Setiap kali sambut birthday, kita kena tanya, dah berapa ramai orang yang saya berjasa? Semalam di Hidayah Center saya dijemput sebagai tetamu. Saya belajar satu perkara. Adakah semakin bertambah usia saya, bertambah orang yang saya bantu syahadah? Nak tanyalah. Ada sesiapa ada pengalaman membantu satu orang syahadah? Jadi biarlah ada pengalaman menjadi Nabi SAW yang menjadi sebab begitu ramai, 100,000 orang syahadah. Dakwah ini bermula daripada satu orang, tetapi satu orang ini telah membantu 110,000 orang syahadah, yang akhirnya mereka digelar sahabat, iaitulah radhiyallahu anhum. Jadi kita bagaimana? Kembali kepada perbezaan uswah dan qudwah. Sebelum saya beritahu apa definisi ataupun makna uswah, ayah ibu cuba teka. Apa beza cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cerita satu orang lagi Nabi tadi yang Allah umumkan uswah dalam surah Al-Mumtahanah. Nabi diumumkan uswah dalam surah Al-Ahzab. Nabi Ibrahim diumumkan uswah dalam surah Al-Mumtahanah. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda tahu apa perbezaan kisah dua Nabi ini berbanding Nabi-Nabi yang lain? Cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya cerita dakwah, tetapi ada banyak cerita Nabi dan isteri-isteri Nabi. Ya, cerita Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha, ya, kelihatannya seperti tidak ada di dalam Al-Quran kan? Seperti tak ada kan? Cerita Nabi yang ayat tu turun mention Nabi dan Khadijah. Macam tak ada. Tetapi Nabi dengan Aisyah ada banyak. Saya pun baru diskusikan 3 hari lepas surah An-Nur. Yang turun memang kerana tokoh yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Rabu ni di Ilim saya dijemput menyampaikan topik kepribadian Aisyah untuk penjawat awam. Macam mana tu? Wow. Jadi ada banyak topik-topik di dalam Al-Quran. Nabi ditarbiyah oleh langit bagaimana nak menguruskan isteri-isteri Nabi, khususnya dalam surah yang mention uswah hasanah. Maksudnya kalau kita faham surah ni cerita apa, kita akan faham makna uswah. Saya tak beritahu lagi ni makna uswah apa dia. Tetapi bila ada banyak cerita isteri-isteri Nabi dan tak ada surah yang paling sempurna memberi liputan tentang kesemua isteri-isteri Nabi selain Khadijah, melainkan suratul Ahzab, maka tak pelik Allah dalam surah yang banyak menceritakan tentang perang dan
Rumah tangga, Allah umumkan uswah. Sekali lagi, surah yang menceritakan tentang perang, kemudian cerita tentang rumah tangga. Ada tangga tak kat rumah masing-masing? Tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah yang mention cerita perang, dalam surah yang mention cerita rumah tangga, Allah mengumumkan Nabi sebagai uswah, bukan hanya qudwah. Jadi, Ibrahim alaihissalam, tokoh yang kedua juga, adalah tokoh yang sangat banyak cerita. Baginda dan isteri Sarah, baginda dan isteri Hajar, ada tak? Ada tak cerita baginda dengan anak? Ada tak cerita baginda berlawan dengan ayahnya? So, cerita dalam rumah adalah penyebab nama uswah. Kita nampak depan mata kita aksi seorang ayah. Adakah ada yang lebih kenal ayah kalau bukan anak-anak sendiri? Adakah yang boleh kenal suami kalau bukan isteri sendiri? Adakah ada yang lebih kenal anak-anak kalau bukan ibu bapanya sendiri? Kalau anda kenal lebih daripada apa yang orang kenal, anda sedang melihat uswah. Bila anda ada banyak maklumat sulit privasi yang orang luar tidak tahu, namanya netizen, maka anda bukan hanya dapat qudwah daripadanya, anda mendapat uswah daripadanya. Sebab itu, orang di luar banyak tak tahu tentang saya. Ya, termasuk ayah ibu sendiri di sini. Tetapi isteri saya, anak-anak saya, ada tak banyak maklumat yang orang awam tidak ketahui tentang saya? Jangan didedahkan. Jadi Nabi SAW, adakah Allah kurniakan kepada baginda maklumat yang banyak kepada kita tentang hal-hal dalam rumah? Ada tak Al-Quran berbicara bukan hanya cerita luar rumah pemimpin negara, tetapi juga cerita hal-hal dalam rumah? Ada ke tidak? Ada. Kenapa jawab perlahan? Jawab penuh keyakinan. Allah menjadikan hal-hal privasi Nabi adalah public. Pernah tak post satu status di FB, asalnya to friend only kan? Tiba-tiba tukar jadi public. Sebab rasanya manfaatnya lebih ramai lah. Ya? Saya rasa abang kena tukar public kot. Sebab status ni bagus sangat lah. Walaupun abang cerita pasal saya bang. Ya? Tapi saya rasa ada ramai isteri-isteri di luar sana boleh ambil manfaat daripada status ni. So, saya tukarkan abangnya pada public. So, apabila cerita-cerita dalam bilik, cerita-cerita masa makan. Contoh, surah At-Tahrim. Pernah dengar surah At-Tahrim? Kalau tak tahu tak apa. Tapi ia cerita masa Nabi makan. Masa makan, masa dating dengan Hafsah. Radhiyallahu anha. Itu tidak sepatutnya dibuat live. Tahu apa itu live? Ini live. Harusnya ia hanya cerita special antara kita suami isteri abang. Abang bukan ada banyak masa sangat dengan saya. Abang ada ramai lagi ibu-ibu orang beriman, iaitulah isteri-isteri Nabi, azwaj. Jadi 10 minit abang dengan saya, sebelum 10 minit dengan orang lain adalah sangat berharga. Tak payahlah nak buat live. Tiba-tiba terjadi satu insiden yang Allah jadikan peristiwa itu bukan hanya private tetapi untuk public, dan dijadikan Allah cerita itu live di dalam Al-Quran, namanya surah At-Tahrim. Kena tahulah apa ceritanya. Kena belilah buku ni. Kalau nak beli. Adalah cerita yang menyebabkan surah itu Allah menegur Nabi SAW. Dalam surah ni Allah menegur isteri-isteri Nabi, Allah menegur Aisyah radhiyallahu anha. Ada banyak sebenarnya cerita privasi yang anak tahu, netizen tak tahu. Suami tahu, netizen tak tahu. Para sahabat tak tahu,
Tetapi mujurlah Nabi SAW mempunyai ramai. Anda kata isteri, saya kata perawi. Nabi poligami tau. Tetapi bagi saya, ada sesuatu yang lebih daripada cerita poligami. Apa kata kita lihat dari perspektif Nabi bukan hanya ramai isteri, tetapi sebenarnya Allah sedang meramaikan kepada Nabi perawi. Cerita-cerita privasi. Yang Abu Hurairah tak boleh dapat cerita tu. Yang para sahabat takkan dapat cerita itu. Kerana cerita tu cerita tahajud Nabi. Aisyah saja boleh bagi tahu. Contoh, Nabi tak pernah tidur melainkan baca 2 surah. Ayah ibu sebelum tidur baca surah apa? 3 kul je kan? Al-Mulk, bagus. Surah Sabah selalu baca Al-Mulk kan? Lepas Isyak ada buat? Ada. Sebagaimana banyak surah yang lain yang menghidupkan sunnah. That's very good. Tetapi, Nabi sebelum tidur bukan hanya baca Al-Mulk. Nabi tak suruh kita baca selain daripada surah Al-Mulk. Tapi Nabi sendiri menambah komitmen dengan Alif Lam Mim. Tanzilul Kitab. Surah As-Sajdah. Siapa dia wayak kita? Adakah ayah ibu tahu siapa dia rakyat kita tu? Isteri Nabi yang bernama Aisyah. Nabi terbangun daripada tidur dan berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Terima kasih kepada Zainab. Kerana maklumat daripada beliau lah kita tahu cerita yang ini bukan cerita privasi, ini cerita untuk umat. Nabi dengan wajah cemas. Nabi memang akan bagi tahu para sahabat Ya'juj Ma'juj sudah ada potensi keluar sebab lubang sudah sebesar ini daripada tembok Zulkarnain. Tetapi cerita Nabi pucat dengan mimpi itu hanya boleh diberitahu oleh orang yang tidur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, saya harap anda sedang nampak uswah ini adalah qudwah tetapi dalam cerita belakang-belakang tabik. Qudwah pada para anbiya adalah pada perjuangan diorang. Contoh, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, ada tak tokoh yang dikagumi? Yang memberikan kekuatan, memberikan semangat. Ya? Siapa antara contoh tokoh-tokoh berkenaan? Tokoh masyarakat, tokoh ekonomi, tokoh politik barangkali kan? Ataupun nabi-nabi. Tetapi adakah anda tahu cerita tokoh berkenaan? Bagi contoh. Dr. Abdul Mu'in ada tokoh contoh yang Doktor kagumi? Tak keluar? Belum datang ilham. Ibu-ibu? Puan Adrina? Ada tokoh tak? Memang tak ada tokoh Tokoh diri sendiri, Masya Allah. Saya nak tokoh yang agak moden. Bukan, ambil contoh saja. Puan, Hajah? Isteri Permaisuri, YDPA. Okey, katakanlah contoh Datin Seri Wan Azizah. Ataupun mungkin kita ambil juga isteri yang juga Azizah juga kan, isteri YDPA kita, bekas YDPA kita kan. Okey, katakanlah Datuk Seri Wan Azizah ke, ataupun sesiapa sahajalah. Anda mungkin tahu cerita beliau dengan masyarakat. Ataupun ambillah satu contoh lain yang masih yang sudah pergi meninggalkan kita, Ismail Haniyah contohnya. Bagi kita dia adalah tokoh. Beliau banyak berdiplomasi dengan lawan dan kawan, ya, dengan Iran pun dia boleh bersembang, cari titik persamaan, ya. Tetapi adakah anda tahu cerita beliau dengan isteri beliau? Adakah anda tahu cerita beliau dengan anak-anak beliau? Adakah anda duduk dalam rumah dia? Jadi bila Allah umumkan Nabi sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, yang berasal daripada kalimat ta'assi, sesuatu yang memberikan rangsangan dan kekuatan berdasarkan apa yang kita nampak. Dia tak cakap pun lagi. Dia tak payah cakap pun lagi. Kita nampak pun kita dah boleh ada perasaan hormat. Seorang ayah bila pulang ke rumah daripada tempat kerja, anak yang menunggu di rumah ada dua perasaan sahaja. Sama ada haibah
Dah balik dah ayah kita. Kita kena bersedia untuk melarikan diri. Ya? Dia akan tanya beberapa soalan yang bukan mudah untuk dijawab. Ya, mungkin sebab arwah ayah saya suatu orang yang antara yang saya masih ingat adalah rotan beliau. Maghrib tak sampai ke rumah, duduk main bola lagi dekat Masjid Mindaf tu jaga. Dulu duduk kat Mindaf. Okey? Tetapi ada satu lagi orang ayah yang balik, peduli apa? Dah balik dah lelaki tu. Langsung tak ada hormat. Kerana ayah itu wujudnya macam tiada. Wujudi ka'adami. Baik. Jadi tuan-tuan, saya harap untuk peringkat mukadimah ini, baru mukadimah ya? Saya harap kita faham makna uswah. Dan ini topik saya. Dalam Al-Quran, ada surah 57 hingga surah 66. Banyak tak? Surah 57, 31 bulan 8, 57 hari mulia, negaraku merdeka. Ya, negara kita memang sudah merdeka, tetapi belum tentu merdeka kalau kita tidak mempersiapkan pada negara ini, masa depan negara ini dengan kualiti dalam 10 surah berikut. Ustaz banyak sangatlah 10 surah Ustaz. Are you sure? Ini adalah 10 surah yang memberikan gambar Nabi sebagai uswah. Dia lukis pada kita, ya, yang Nabi ini bukan hanya kedua yang kita ambil semangat daripada dakwah yang dilakukan ataupun apa yang disebut tentang Nabi dengan masyarakat kaumnya, tetapi lebih daripada itu, Nabi adalah tokoh yang cakap serupa bikin, dan saksi-saksinya adalah perawi-perawi dalam rumahnya sendiri. Sama ada isterinya ataupun anak-anaknya seperti Fatimah ataupun sesiapa sahaja. Karena tidak ada yang lebih kenal tentang satu orang melainkan ahli keluarganya sendiri. Betul? Kadang ceramah kat depan ni berdegar-degar. Tapi ada seseorang yang lebih tahu adakah yang bercakap itu menunaikan apa yang dicakap. Beliau adalah berarti isteri saya lewat sikit datang. Alhamdulillah. Okey. Baik. 57 sebutkan nama surah itu. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Ada berapa semuanya? 66. Ada 10. Ada 10 surah Madaniyah. Ini adalah fenomena yang janggal di dalam Al-Quran, di mana berhimpunnya sejumlah surah-surah yang turun selepas hijrah dengan jumlah yang begitu ramai, dan mereka berkumpul sebelum surah Al-Mulk. Betul atau tidak? Sebelum angguk tu tengok dulu kat mana Al-Mulk. Al-Mulk ni apa, ayah ibu sekalian? Yang kita baca sebelum tidur. Kerajaan, kekuasaan. Allah ada sebab mendatangkan 10 surah tentang mengurus kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara mengurus government. Ini cara mengurus kerajaan daripada pemberi kerajaan. Surah Al-Mulk ayat 1, baca kan? Penuh kebaikan, melimpah kebaikan. Dia yang pada tangannya, pada kekuasaannya mengatur mana-mana government. Mesti ada sebab Allah nak Nabi ada silibus untuk membangunkan Madinah dengan 10 surah, bukan 2, 3 surah. Dan mari kita lihat bagaimana ke 10 surah ini
akan ada unsur uswah buat kita, bukan hanya qudwah. Saya dah mula masuk kepada topik yang agak kita kena fikir dalam sikit. Mungkin akan pening-pening, bawa panadol tak? Sebab tu kita tukar waktu pagi. Anda tahu kenapa kita tukar kuliah pada malam kepada pagi? Sebab apa? Sebab malam ni kita dah berat berfikir. Jadi nak tambah lagi berat, payahlah. Jadi kita buat pagi. Selain daripada itu, memudahkan adik-adik saya lah untuk memberikan komitmen belajar. Bukan hanya urus teknikal, mereka pun boleh datang dan belajar. Okey. Sebut pada saya 57 apa dia? Mi, bantu Ana, 58. Li tulis sampai 66. Okey. Uswah bukan hanya cerita dakwah Nabi. Uswah juga adalah cerita privasi, cerita belakang tabir, cerita Nabi dan isteri, cerita Nabi dengan anak-anak, cerita-cerita yang mahal, yang boleh membuktikan adakah fulan bin fulan yang terkenal ini, influencer ini, selebriti ini, tokoh pendakwah ini, orang yang cakap serupa bikin ataupun tidak. Kerana ramai di luar sana pada zaman Nabi SAW, mereka yang bercakap berdegar-degar, namanya Ahlul Kitab, tetapi mereka sebenarnya orang yang zalim. Mereka tidak beramal dengan apa yang mereka cakap. Di belakang tabir mereka rasuah, di belakang tabir mereka riba. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mathalul ladzina humilu at-taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Allah umpamakan mereka ini seperti himar sebab tidak mengamalkan apa yang mereka ajar. Yang menarik, anda akan mendapati Al-Hadid, okay, kita pergi dari satu surah ke satu surah, dan ini yang mahal. Macam mana 10 surah ayah ibu boleh kenal dalam 10 minit je. 10 surah, saya akan bagi tahu apa temanya. Just dengar, kalau nak catat itu lagi baik, dan kita tak payah pergi terlalu detail. Kerana setiap surah ini, kalau nak detail, memang bukan di sini, tapi memang kena detailkan. Okey, anda boleh dapatkan Tadabbur Plus, kami punya platform pembelajaran online, untuk anda, ayah ibu, belajar tentang surah-surah ini secara detail, insya-Allah. Pertama sekali, surah Al-Hadid, temanya adalah infak. Okey. Rakan-rakan di TikTok, okey? Rakan-rakan di Facebook, okey? Sekat ini. Okey, kalau okey, sebut okey. Apa ni suara? Infak. Sebab surah Al-Hadid adalah surah terawal turun di Madinah. Nabi memerlukan sumbangan seramai mungkin sukarelawan untuk bangunkan negara ini dengan dasar Islam. Nabi memerlukan seramai mungkin mereka yang ada kepakaran dalam bidang tertentu untuk jadi ahli mesyuarat. Sumbang idea. Nak bangunkan Madinah ini bukan hanya dengan tawakal dan doa. Dia memerlukan kepada teknokrat. Dia memerlukan kepada engineer. Dan sahabat-sahabat Nabi ini memang ada pelbagai profession. Jadi surah ini memang berbicara tentang membangunkan negara. Sebab itu ada nama Allah yang sangat penting yang terdapat dalam surah Al-Hadid. Di permulaan surah Al-Hadid, Az-Zahir wal Batin. Carilah. Ada nama Allah yang anda selalu sebut satu Syawal, maaf, Zahir dan Batin. Apa maksud nama Allah Az-Zahir Al-Batin? Lihat setiap orang, macam adik saya, ya, di hadapan ini. Umur berapa dah kamu? 12 tahun. Seorang yang sangat muda.
Yang kita nampak secara zahir, beliau adalah anak anda yang berusia 12 tahun. Yang kita nampak depan mata kita, seorang remaja yang berada di saf paling hadapan sekali, sendirian, tanpa teman. Yang kita nampak di hadapan kita adalah seorang antara yang terawal datang dari kalangan remaja. Tetapi itu yang zahir. Yang batin, beliau mahu belajar Al-Quran sejak daripada usia kecil. Keinginan yang meluap-luap untuk memahami kitab Allah sejak daripada usia kita. Pada masa adik ini dulu buat apa? Bisa dikenal lama-lama Ustaz. Kita pada usia adik kita ini, kita melakukan apa? Kita buat apa? Kita duduk dalam dunia apa? Allah memberikan hidayah, ya, kepada adik-adik kita ini lebih awal daripada kita mendapat hidayah Al-Quran. Kan? Ayah ibu dapat hidayah bersama dengan Al-Quran pada umur berapa? Tetapi Alhamdulillah, sekurang-kurangnya Allah beri hidayah. Bukan semua orang dapat balik pada kitab Allah. Okey? Setiap usia ada kelebihan. Orang muda ada kelebihannya. Orang lama ada kelebihannya. Perempuan, majoriti, ada kelebihannya. Syekh Haris, sahabat saya, Dr. Abdul Mu'in, ya, lelaki, ada kelebihannya. Jadi, surah ini menghargai bakat-bakat yang batin. Jadi, seorang majikan seperti saya, bila kita nasyidkan lagu Al-Asma Al-Husna, kan UKM, pelajar-pelajar baru, UM, pelajar-pelajar baru, dia mesti ada sesi menasyidkan Al-Asma Al-Husna. Tetapi apa yang sebenarnya kita nasyidkan? Antara nama-nama Allah yang kita nasyidkan adalah nama-nama Allah yang terdapat di permulaan surah Al-Hadid, iaitulah Al-Zahir, Al-Batin. Jumpa ke tidak? Ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kita kena ingat, sebenarnya surah ini sedang mendidik Nabi untuk mengurus negara. Iaitulah Nabi, belajar daripada aku. Aku awal, aku akhir. Bukan lagu Jamal Abdillah tu. Engkau kekasih awal dan akhir. Allah nak didik Nabi, bila kamu berfikir tentang langkah terawal untuk membangunkan Madinah, engkau kena ada langkah terakhir untuk membangunkan Madinah. Dalam perkataan lain, kamu kena ada grand design. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah terakhir, langkah 10. Apakah perancangan jangka panjang untuk terbangunnya sebuah negara? Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan dalam 6 masa. Betul? Surah Al-Hadid ayat 4. Allah bila menciptakan langit dan bumi, dan apa antara keduanya? Allah menciptakan dalam 6 masa. Sejak bila Allah perlukan masa? Kita perlukan masa untuk tamatkan topik ini. Allah tidak perlukan masa, tetapi Allah menciptakan masa. Kerana Allah nak mengajar kita. Kerja yang teliti, ya, Abu ya seorang yang teliti. Kerja yang teliti, kerja yang teliti, gurau je tuan-tuan, ya, sebab nama saya Syari. Tapi saya bukan pembawa ajaran sesat itu. Okey? Ketelitian bagi seorang makhluk adalah mengambil masa. Bagi seorang makhluk, ketelitian adalah dengan mengambil masa. Allah bukan makhluk. Allah berbicara dalam bahasa yang makhluk boleh faham. Kalau Allah mengambil masa, Allah tidak perlukan masa, tapi Allah bercakap yang Allah mencipta langit bumi dengan 6 masa. Kenapa kamu tidak ada sikap teliti, tidak gopoh-gapah, mengambil masa, langkah awal, langkah akhir, al-awwal wal-akhir, al-zahir wal-batin adalah maknanya, cuba lihat setiap orang yang ada di Yathrib waktu itu,
apa yang tersirat selain daripada yang tersurat. Yang tersirat namanya batin, yang tersurat namanya zahir. Jadi kesimpulannya al-hadith, jangan minta ustaz hurai. Itu padahnya. 5 minit saya surah ni. Menyebabkan belum tentu selamat habis apa yang dijanjikan. Jadi, jangan hurai panjang-panjang. Kita pergi terus kepada al-mujadilah. Ataupun al-mujadalah. Al-mujadalah, nama surah itu adalah cerita seorang isteri. Betul? Adakah anda tidak rasa pelik? Untuk seorang Nabi membangunkan negara dengan dasar infak, tiba-tiba Nabi diminta untuk mengambil perat perihal isteri-isteri dalam rumah para sahabat yang tersakiti. Al-Mujadalah cerita tentang siapa? Khawlah binti Tha'labah yang tersakiti, yang dizalimi, yang suami ada waktu sejuknya, ada waktu panasnya, dan beliau pada waktu panas tidak mengawal perkataan sehingga melepaskan ucapan zihar. Boleh google apa itu zihar, tetapi ia adalah ucapan cerai pada zaman jahiliyah yang bukan hanya cerai tetapi menghina isteri. Saya takkan bersama awak. Awak dengan mak saya sama je. Saya dah tak nak tidur dengan awak. So, dia adalah ucapan anti alayya ka dhahri ummi. Ucapan zihar. Jadi, nama surah tu sendiri sudah mengingatkan kepada anda tentang nasib seorang isteri yang dizalimi oleh suaminya dan beliau mengadu kepada Nabi memohon pencerahan. Apa status saya sekarang ya Rasulullah dengan anak-anak saya yang ramai, dengan apa yang dilafazkan oleh suami saya? Al-Hasyr adalah cerita tentang perang Bani Nadir. Cerita terang tentang perang Bani Nadir. So, saya nak ayah ibu nampak kita ada tiga uniform Nabi. Sebenarnya dengan 3 surah kita dah lalu. Nabi bukan hanya pendakwah, Nabi juga adalah seorang ahli politik dan seorang negarawan. Nabi sebagai seorang negarawan, Nabi sebagai seorang negarawan terlalu tinggi, sebagai seorang pemimpin negara. Sekarang Nabi dididik sebagai seorang suami dan sebagai seorang ketua yang mesti mengambil berat hal-hal isteri-isteri di dalam rumah tangga para sahabat. Seperti sahabat yang bernama Al-Aus bin As-Samit, suami kepada Khawlah, Al-Mujadilah berkenaan. So, ini juga adalah cerita tentang perempuan. Kemudian uniform P Nabi yang ketiga. P yang pertama pemimpin politik yang kena bangunkan Madinah dengan dasar infak. P yang kedua adalah sebagai perempuan. Kebajikan perempuan. Ambil berat tentang isteri-isteri para sahabat. Mana-mana tidak jelas apa hukum syaraknya, beritahu, kerana syariat pasti memartabatkan wanita. Kemudian yang ketiga adalah cerita perang Bani Nadir. Nabi kena pakai uniform sebagai seorang strategis militeri, komander. Kemudian dalam surah Al-Mumtahanah, nama surah itu sendiri adalah merujuk sekali lagi kepada sekumpulan perempuan-perempuan yang Nabi interview sallallahu alaihi wasallam untuk dapat tauliah masuk ke Madinah. Mereka mesti diuji. Mumtahanah artinya perempuan yang diuji. Yang mereka datang ke Madinah untuk apa? Jadi,
Kumpulan ini adalah kumpulan yang nak melarikan diri daripada suami-suami musyrik di Mekah. Selepas peristiwa Hudaibiyah, yang melarang sesiapa daripada Mekah stay di Madinah kalau kita tahu. Tetapi pengecualian diberikan. Maka perempuan-perempuan daripada Mekah yang beriman ini melarikan diri berhijrah ke Madinah, diselamatkan oleh Nabi SAW. Nabi kata sepatah aja. Perjanjian tu sebut rijal, okey? Tak ada sebut nisa. Siapa tanda tangan tadi tu? So, mereka yang datang ini perempuan. So, mereka terkecuali daripada perjanjian itu. Adapun kalau lelaki daripada Mekah pergi ke Madinah selepas Hudaibiyah, mesti dipulangkan, dipatah balikkan. Tetapi terma itu sebut rijal. Mereka pun tak perasan akan ada isu perempuan. Okey, so perempuan yang melakukan perjanjian dan bai'ah dengan Nabi, kami akan taat setia dengan kamu, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami akan melakukan apa yang syariat suruh, maka benarkan kami menjadi warga negara Madinah. So, surah Al-Mumtahanah cerita sekali lagi tentang kebajikan perempuan yang memeluk Islam. As-Saff adalah cerita perang. Cerita taat setia kepada komander, yakni Nabi SAW. Jumaah saya nak hurai di hujung sekali sebab dia duduk di tengah antara 10 surah Madaniyah ini. Dia ada sifat yang istimewa. Al-Munafiq, At-Taghabun adalah cerita penyakit hati. Munafikun adalah penyakit nifak yang datang daripada eksternal. Circle orang-orang munafik yang sangat menyakitkan hati orang-orang beriman. So, kita ada serangan daripada luar, munafik. Tetapi kekadaan dalam rumah tangga kamu sendiri ada munafik. Na'udzubillah. Ada orang yang berpura-pura mentaati kamu, tapi sebenarnya mereka kufur. Surah At-Taghabun, Allah menyebut pada ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, berhati-hati dengan isteri kamu dan anak-anak kamu, kerana mereka boleh jadi kamu tak tahu musuh Allah. Jadi berwaspada bukan arti katanya menjauhi, ya, tetapi dalam arti kata teruskan mendidik dan jangan sampai isteri yang tak beriman atau suami yang tidak beriman mempengaruhi kamu yang dah beriman untuk tidak lagi beriman. Dan apa yang menarik, sekali lagi, 10 surah Madaniyah yang nak membangunkan negara ini, yang semua orang akan kata, wow, Rasulullah SAW adalah seorang strategis perang yang bijaksana. Rasulullah adalah seorang ahli diplomasi yang bijaksana. Tetapi Quran datang mendidik Nabi bahawasanya 2 surah terakhir ini confirm tentang perempuan, rumah tangga. Kerana di sinilah letaknya isu perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Dan ini juga adalah surah At-Tahrim yang diturunkan kerana 2 orang isteri Nabi SAW. Esok, TV Jerah saya akan hurai lebih sedikit surah At-Tahrim kerana ada cerita warga emas yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sendiri SAW yang sudah berstatus pesara kalau dalam umur kita, dan juga warga emas. Baik, kesimpulannya, saya nak ayah ibu beritahu saya, bayangkan ini adalah kurikulum untuk menjadi pemimpin Madinah. Ya, Rasulullah kena follow one by one flow untuk menjadi pemimpin yang baik. Cuba bagi tahu saya, apa surah ada perempuan? Mujadilah.
Apa surah ada cerita perempuan? Mumtahanah. Apa surah ada cerita perempuan tadi? At-Talaq, At-Tahrim. Kenapa nak pimpin negara kena ambil berat terlebih dahulu hal-hal rumah tangga? Dan Nabi disebut uswah sebab apa? Ada perkara yang rakyat tak nampak pada Nabi, tapi Nabi punya kelebihan itu, sallallahu alaihi wasallam, yang hanya cerita orang dalam rumah saja boleh beritahu. Kenapa penting dua wartawan ini? Satu wartawan tentang apa Nabi buat dalam perang tu. Satu wartawan report apakah idea genius Nabi dalam mesyuarat tu. Macam mana Nabi menyambut delegasi dari Najran, Nasrani contohnya. Wartawan tu ramai, lelaki. Tetapi kenapa ada cerita rumah dalam rumah? Cerita dalam rumah. Supaya pemimpin itu adalah uswah untuk anda, bukan hanya qudwah, di mana anda belajar satu perkara, orang yang disebut baik oleh rakyat rupanya baik bagi isterinya. Sebab kita tak nak pemimpin yang lahir daripada rumah kita suatu hari nanti adalah pelakon yang bijaksana. Berdakwah berdegar-degar tapi ada masalah. Ada jenayah boleh dibuat. Dalam diam. Tidak berakhlak. Na'udzubillah. Kita kena jaga-jaga. Daripada anak-anak kita menjadi orang yang mengajar agama tapi ada masalah integriti. Ada masalah. Na'udzubillah. Kena cakap serupa bikin. Kena bikin serupa cakap. Kena cakap serupa bikin. Kena bikin serupa cakap. Lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Aku nak, ya Rasulullah, kamu jadi pemimpin yang sebenar. Bukan pelakon yang popular. Di luar dikenali sebagai pendakwah, tetapi isteri tak dapat rasa kasih sayang. Anak-anak boleh rasa itu bukan baiti jannati, baiti nari jahannam. Na'udzubillah. Anak-anak tak dapat rasa kasih sayang ayah. Kesian anak-anak itu. Ya, teringat sangat tajuk khutbah Jumaat hari itu. Okey. So, nombor satu, kita belajar untuk berdakwah dan menjadi pemimpin, ia mesti bermula daripada rumah dan bermula daripada isteri. Anda tahu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ramai isteri? Seringkali digunakan oleh segelintir pendakwah untuk memotivasikan poligami. Tapi saya tidak melihat seperti itu. Apa hikmah Nabi mempunyai ramai isteri? Dan tidak sedikit isteri-isteri Nabi yang bukan daripada orang Mekah dan Madinah. Pernah kenal isteri Nabi yang bernama Safiyah? Siapa beliau? Pernah kenal Maryah Al-Qibtiyah? Apa sebenarnya selain daripada saya sebut tadi perawi, cerita privacy, kenapa Nabi diilhamkan Allah atau dilorongkan Allah untuk menikahi wanita-wanita yang majoriti janda? Ini fakta yang seringkali kita terlupa. Majoriti isteri Nabi, selain daripada Aisyah radhiyallahu anha dan seorang lagi, saya tak ingat namanya, tapi majoriti adalah janda. Nabi selepas asar, lepas asar, setiap hari akan ada ziarah ke Al-Hujurat. Tahukah anda Al-Hujurat itu apa? Kamar-kamar ataupun bilik-bilik yang ibu-ibu kita, ummahatuna, ummuna, isteri-isteri Nabi menetap di situ. Duduk di situ. Kediaman-kediaman mereka. Jangan duduk bayang rumah lah. Itu sekarang. Dulu-dulu bukan macam tu. Kena banyak baca karya sahabat saya, Ustaz Luqman Makhtar, Madinah Tak Karbah. Sebab beliau menyajikan juga lukisan-lukisan beliau untuk kita nampak macam mana pelepah tamar tu bumbung. Bukan macam rumah pada hari ini.
Jadi Nabi akan ziarah ke semua isteri-isteri Nabi dengan singkat, tapi semua akan dapat merasakan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai pemimpin negara, tapi sebagai suami. So, just bayangkan lepas asar untuk 11 orang itu ataupun 10 orang itu dapat 10 minit Nabi. Nabi tidak boleh dikacau selepas asar. Surah Al-Mujadalah melarang para sahabat untuk tanya banyak soalan lepas majlis Nabi. Tutup dulu Q&A sekejap. Sebab Nabi perlu ada waktu privacy dengan isteri-isteri baginda. Lepas maghrib, mudahkan ustaz balik terus. Lepas isyak. Lepas kuliah, mudahkan terus. Okey? Nak Q&A boleh. So, kita letakkan waktu yang sesuai. Macam pagi ni, boleh lah. Tapi kalau dah malam tu. Jadi, Nabi akan bertemu dengan isteri-isteri baginda seperti Aisyah dan Hafsah. Dan ramai lagi isteri-isteri Nabi. Dan rasanya, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku dalam tempoh singkat dating, quality time yang ada antara Nabi dengan isteri-isteri baginda? Adakah Nabi memberikan motivasi, percaya pada demo boleh ada potensi yang bagus Aisyah, anda ada bakat ini. Oh Hafsah, awak ada kelebihan. Apa seorang lagi di Hudaibiyah, Ummu Salamah, awak punya siasat sangat bagus. Oh, bagus isteri-isteri abang ini. Motivator? Tidak. Ini yang payah untuk seorang pemimpin melakukannya, dan sebab itu Nabi sebagai pemimpin mesti ada ruang dengan wanita. Kenapa kena ada ruang dengan wanita lepas asar? Peruntukkan masa bersama isterimu. Sebab ini yang payah dilakukan bila kamu popular. Bila kamu terkenal. Bila kamu bernama influencer dan influencerah. Influencerun dan influencerat. Iaitulah dengar. Just dengar. Ya Rasulullah, mulut berbau. Apa? Mulut saya berbau? Hafsah, are you sure? Saya dah bersiwak. Kita tahu ya asbabun nuzul surah Tahrim. Kita tahu. Tetapi ramai tidak read behind the line. Yang menunjukkan Nabi akan ziarah isteri 5 minit, 10 minit. Just, ada apa-apa feedback tak hari ni pada abang? Abang datang, just nak bagi telinga abang je. Sebab bila abang pergi sana, orang tepuk tangan. Abang pergi sini, orang tekan like. Abang pergi sini, orang tekan love. Abang pergi sini, orang share. Abang memang terkenal ke sana kemari. Tapi abang tak nak dengar yang best-best daripada isteri-isteri abang. Abang just nak dengar benda yang sangat penting bagi abang untuk improve. Inilah surah yang juga ada perintah taubat nasuha. Am I right? Betul atau tidak, anda tak jumpa kalimah taubat nasuha melainkan dalam surah Tahrim. Mi, betul tak? Tolong semakkan. Takut saya tersalah. Li, staf saya yang hafal Quran insya-Allah. Betul tak? Kenapa buka phone ya, Aki? Nak semak lah ya, nak semak. Betul tak? Taubat nasuha. Betul kan? Betul. Taubat ni apa dia? Ya Allah, saya melakukan banyak kesilapan hari ini. Ampunkan saya dan saya berjanji untuk improve hari esok. Bukan mudah untuk seorang pemimpin menjadi learning person. Dan bukannya learned. Apa itu lanat? Saya dah terpelajar. Saya tidak perlu kata korang saya siapa. Saya kan ulama. Ya. Nabi Musa ulama besar. Bani Israel profesor. Tetapi beliau belajar tak dengan orang lain dalam surah Al-Kahfi? Jadi Musa AS juga adalah tokoh. Bukan hanya warga emas yang terus-menerus belajar, tetapi ulama yang masih lagi sambung belajar. Tidak berhenti belajar. Sebab sekali anda menutup fikiran daripada mendengar teguran,
maka waktu itu kita akan mudah terdedah dengan fitnah sebagai seorang yang bernama pendakwah. Jadi inilah bagi saya, pada pandangan saya, juga boleh baca karya sahabat saya, Akhi Khubat ke Khubat Akhi? Khubat Akhi kan, yang bertajuk, saya tak ingat, Nabi juga seorang, itu karya pertama beliau. Ada satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad, di mana kita cuba lihat dari perspektif berbeza kenapa Nabi mempunyai ramai isteri dan janda. Janda artinya jangan duk pandai negatif. Mereka ada pengalaman hidup yang banyak. Adakah anda masih ingat siapa yang bagi nasihat pada Nabi di Hudaibiyah? Bila para sahabat tidak memberikan apa-apa suggest kepada Nabi, Nabi buntu macam mana nak buat para sahabat tidak taat. Bila diperintahkan untuk tahallul kerana tidak dapat memasuki Makkah, yang muncul ketika itu adalah ibu kita, Ummu Salamah. Jadi jangan hanya nampak ramai isteri, poligami, dan jangan hanya nampak janda, tetapi anda kena nampak nilai bintang yang ada pada mereka untuk menasihat perjuangan Nabi. Sebab itu Nabi SAW, isteri pertamanya, dan Nabi setia dengan tempoh yang begitu lama, adalah satu orang yang lebih berusia, lebih berpengalaman dengan rencah kehidupan untuk jadi penasihat perjuangan Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan, ini nombor satu, saya harap kita hargai kenapa di sebalik cerita perang kepimpinan, musuh, ada sahaja surah-surah tentang perempuan kerana pemimpin yang baik datang daripada rumah yang baik. Seorang lelaki yang menjadi ketua di pejabat, menjadi orang yang terkenal di luar sana, ke sana kemari pergi orang kucup tangan sebagai contoh. Tiba-tiba bila berada di rumah membantu isterinya mungkin tidak berdaya untuk melakukan satu pekerjaan kerana mengandung barangkali, ataupun keuduran barangkali, penyakit tertentu barangkali. Apa yang akan seorang lelaki rasa? Dia terkenal di luar sana, tiba-tiba di rumah dia kena cuci lantai, dia kena basuh pinggan, dia kena buangkan pampers anak. Dia sedang belajar apa? Kalau tadi kita belajar penting mendengar feedback ketika orang memuji-muji, sekarang kita belajar merendah diri. Rasa famous sangatnya, ada 50,000 follower ya. Sekarang cuci toilet tu. Tak adalah. Itu adalah pilihan saya sendiri. Adakah kita ni boleh tundukkan ego kita? Sebab tu saya percaya hadis Nabi, yang terbaik kalangan kamu adalah yang terbaik kepada isteri dan anak-anaknya. Itu bukan hanya hadis agar berbuat baik kepada isteri dan anak-anak, tetapi itu adalah kamus kepimpinan. Pemimpin yang baik datang daripada situ. Sebab dalam surah At-Tahrim, Nabi diajar untuk sensitif. Tak. Surah ini turun kerana Nabi terlalu sensitif. Bukan ajar Nabi sensitif. Surah At-Tahrim turun sebab, ya ke? Abang tak perasan pula abang ada bau nafas madu mighfar yang agak kuat baunya. Abang dah bersiwak tadi. Abang minta maaf sayang. Abang takkan jamah lagi madu ini sepanjang umur hidup abang. Memenangi hati seorang isteri tanpa dipengaruhi oleh sesiapa. Ini apa kalau bukan romantik? Nabi berkata begitu atas sifat manusiawi, atas sifat manusia yang terasa seperti telah mencederakan emosi isterinya dengan bau makanan yang dimakan daripada rumah isteri yang lain. Abang makan kat rumah siapa ni? Dan abang kat rumah siapa sekarang ni? Jagalah abang hati kami. Nabi oversensitif. Dan Nabi sampai mengharamkan apa yang dihalalkan. Lalu turunlah surah At-Tahrim. Ramai orang nampak surah ini menegur Nabi jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Ramai tidak nampak kualiti Nabi sebenarnya adalah Nabi sangat sensitif
dengan feedback. Nabi sangat memelihara hati isteri kata apa nanti. Bukan takut bini, tetapi melihat isteri sebagai asbab yang Allah datangkan untuk kita jadi pemimpin yang sensitif. Sebab setengah pemimpin, dia hanya memikirkan tentang macam mana nak perang, macam mana nak menang, macam mana nak takluk kawasan itu. And after that, lepas awak menang politik, menang kuasa, kebajikan berlaku ke tidak? Sebab itu, Quran, bila nama surah itu An-Nisa, okey, An-Nur, boleh catat yang ni tidak ada di sini, saya nak tutup dah. An-Nisa. Surah ini panjang ke pendek? Pendek kan? Ramai hafal kan? An-Nisa. Satu lagi saya baru bentang, kaji sikit-sikit. An-Nur. Tadi, Uswah Hasanah. Surah apa? Di mana surah mention perempuan? Di mana surah mention perempuan? Di situ juga surah Nabi berperang. Sebab apa? Surah An-Nisa ada cerita hukum hakam, perkahwinan, perceraian, rumah tangga. Kemudian ada cerita perang. Surah An-Nur, isteri Nabi, Aisyah kena fitnah. Allah aurat. 3 waktu yang diharamkan untuk anak-anak masuk ke dalam bilik ibu bapa mereka. Rumah itu sendiri. Surah Al-Ahzab, cerita An-Nisa turun selepas Uhud. Now everyone can beat Madinah. Itu yang viral selepas Uhud. Selepas Uhud, apa pemikiran orang-orang Arab? Now everyone can beat Madinah. Jadi Nabi kena mempersiapkan. Anda pernah dengar solat khauf? Solat khauf dia? Tu solat jenazah gaib. Solat khauf pernah buat dekat surau? Mana boleh buat kat surau? Okey. Solat khauf dekat surah Nisa. Sebab ada cerita perang. Qasar solat, surah Nisa. Semua rukhsah-rukhsah itu sebab ada cerita perang, ada cerita musafir. Perang di tempat jauh. An-Nur. Ya, ada cerita tentang Nabi mesyuarat sebelum perang. Amrin jami'. Tidak boleh keluar daripada majlis mesyuarat perang, melainkan dapat izin Nabi. Ending surah An-Nur, Al-Ahzab petah lagi. Kenapa surah pasal perang datang surah perempuan? Surah pasal perang ada surah perempuan. Surah pasal perang, Al-Jumu'ah saya masih KV, musuh and then perempuan. Kerana itulah yang saya nak sebutkan, kuduah Rasulullah adalah mesti lahir daripada rumah kita. Orang yang bukan hanya berfikir kuasa, politik, pemerintah ini kita gunakan untuk silaturrahim. Apa maksud silaturrahim? Mengembalikan hubungan yang baik dalam rumah-rumah yang ada di negara orang-orang beriman. Dan kalau kamu takluk negara orang lain, ini yang menarik tuan-tuan, ayah ibu. Anda bacalah surah Al-Anfal, anda bacalah surah Muhammad, surah-surah perang ni, surah-surah perang. Anda akan terkejut bila Allah menyebut di penghujung kedua-dua surah ini, wa tuqatti'u arhamakum ataupun wa ulul arham. Allah menyebut kalimah yang menyebutkan tahniah, awak berjaya mengalahkan musyrikin. Tahniah, awak berjaya menakluk satu kawasan. Tiba-tiba jaga silaturahim. Kenapa? Kenapa bila berjaya tawan satu kawasan, Nabi diajar menerusi Al-Anfal, surah Muhammad dan juga beberapa surah yang lain, kembalikan agenda silaturahim. Sebab apa? Sebab matlamat khilafah, matlamat kekuasaan dalam Islam adalah bukan pada memusnahkan musuh
ataupun melebarkan kerosakan, tetapi matlamatnya adalah bila kita takluk satu kawasan, kita kena cuba sedaya upaya untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan khutbah, sehingga kalau mereka menyebut la ilaha illallah, jangan dibunuh. Dan silaturahim artinya apa? Berusaha untuk menjadikan penduduk di negara-negara yang ditakluki ini sebagai komuniti Muslim, keluarga Muslim. Sebab itu saya kembali kepada kenapa Nabi menikahi Safiyah, kenapa Nabi menikahi Maryah, kerana mereka mewakili entiti dari planet lain. Yang Nabi nak adakan silaturahim merentas bangsa. Bila satu negeri jatuh kepada Madinah, ia adalah satu keluarga Islam telah bersama dengan Madinah. Mereka ada kelebihan tertentu, mereka ada bakat tertentu. Let's join us together as a big family. So bukan Islam ini atas dasar tersebarnya pedang, kerana dasar Islam adalah menyebarkan dakwah dan akhirnya masing-masing adalah adik-beradik. Innamal mu'minuna ikhwatun. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat tu dulu. Saya pun tak perasan dah 11.20 lebih. Sepatutnya jam 11 saja. Ada apa-apa soalan, boleh ajukan ayah ibu sekalian. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan, boleh ajukan. Kita utamakan ayah ibu dululah di dewan ini. Kalau ada di media sosial tu, selepas ni lah kalau ada, boleh maklumkan. Silakan puan. Apa beza balu? Apa beza balu? Okey. Okey. Saya sebut janda. Apa beza balu dengan janda? Bagi bantu saya faham. Okey. Artinya masih ada. Bekas suami masih ada. Adapun balu, bekas suami adalah syahid, syuhada. Jadi saya perbetulkan baliklah. Saya mungkin terpengaruh dengan apa yang saya baca. So infografi itu menyebut janda, sedangkan yang lebih tepat adalah balu. Terima kasih kepada Ummu Salamah pada puan yang telah memperbetulkan. Saya sangat hargai. Ya. Ini agenda yang diperlukan selepas asar ni. Ya, mendengar feedback, memperbetul mana yang salah, ya. Saya minta maaf kalau tajuk hari ini tinggi sangat. Harapnya boleh difahamilah. Kesimpulannya mudah je. Kita sibuk macam mana sekalipun, khususnya yang muda-muda lagi ni, sibuk bekerjaya macam mana sekalipun, pertama ingat family. Kita ada family. Jaga family kita, jadi pemimpin yang baik pada keluarga. Dan pada masa yang sama, kena ingat negara, nak sumbang apa pada negara ni. Bukan perlu jadi ahli politik pun. Tetapi kena didik anak-anak kita untuk jadi apa satu hari nanti. Ya. Kalau zaman Nabi dulu, anak-anak dibesarkan untuk jadi tentera. Tak samalah dengan sekarang. Zaman Nabi memanglah tak pelik. Semua anak-anak mesti dipersiapkan dengan tentera. Sebab apa? Madinah satu-satunya negara Islam. Semua dunia kafir belaka. So mereka terkepung. So bila-bila masa saja orang akan attack. So kena get ready. Ya, macam anak-anak di Palestin lah. Ibu bapa nak besarkan anak-anak di Palestin, ya, satu hari nanti jadi doktor, satu hari nanti jadi jurutera. Tapi benda paling basic anak-anak kena ready adalah tentera. Sebab mereka berdepan dengan musuh. Okey? Ada lagi? Tak ada? Kalau ada boleh sembang di belakang nanti, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Terima kasih Dr. Muin, Ustaz Syami dan rakan-rakan Tadabbur Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.